처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Alia Syadira binti Amir Hamzah dari kelas Bahasa Melayu 6 PISMP Ambilan Jun 2021-2026 akan membentangkan mengenai penghasilan produk, iaitu poster yang telah saya hasilkan. Jadi dalam poster yang telah saya hasilkan terdapat maklumat ataupun perihal mengenai bahan interaktif yang telah saya bina. Bahan interaktif yang telah saya bina telah menggunakan aplikasi Google Sites. Google Sites merupakan satu aplikasi di bawah syarikat Google yang membolehkan pengguna memuat naik pelbagai maklumat dalam aplikasi tersebut. Antara sebab mengapa saya memilih aplikasi tersebut disebabkan bagi saya cara penggunaan aplikasi Google Sites adalah lebih mudah berbanding aplikasi-aplikasi yang lain. Selain itu, bagi saya Google Sites memberi lebih banyak peluang ataupun memberi banyak ruang untuk pengguna memilih sendiri bahan ataupun sumber yang mereka hendak letak dalam aplikasi tersebut. Antara objektif ataupun tujuan mengapa bahan interaktif ini dibina adalah untuk menarik minat pelajar untuk belajar. Jadi pada masa kini, ramai murid terutamanya kanak-kanak sekolah rendah tidak mempunyai motivasi untuk belajar. Mungkin disebabkan pasca pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita pada tahun 2020. Jadi pandemik itu sedikit sebanyak telah memberikan kesan terhadap pembelajaran di negara kita. Seterusnya, objektif bahan interaktif yang telah saya bina ini adalah untuk membantu guru mengajar murid untuk mengajar murid secara maya. Jadi sebagai guru, kita merupakan manusia biasa yang mempunyai tugasan dan komitmen masing-masing. Jadi dengan wujudnya bahan interaktif ni membolehkan guru meneruskan pembelajaran walaupun guru tu tidak berada di sekolah. Contohnya, guru tu ada tugas-tugas tersendiri yang perlu mereka lakukanlah ataupun pergi ke kursus. Jadi dengan menggunakan bahan interaktif ni, sesi PDP masih boleh dilaksanakan walaupun tiada guru di dalam kelas. Yang ketiga, objektif bahan interaktif yang telah saya bina ni untuk memenuhi ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. Jadi pada masa kini, seperti yang kita dapat lihat dari negara-negara di luar, iaitu seperti Finland dan Singapura, banyak teknologi yang mereka gunakan dalam bidang pendidikan. Jadi untuk mengejar ataupun untuk mengikut peredaran zaman, aplikasi-aplikasi ini digunakan supaya negara kita ataupun sistem pendidikan kita tidak ketinggalan. Baiklah, kita bergerak kepada bahagian pernyataan masalah. Yang pertama, masalah yang menyebabkan mengapa terbinanya bahan interaktif adalah disebabkan murid bosan dengan sesi PDP tradisional. Maksudnya yang tradisional kat sini yang biasalah, yang dalam kelas. Lebih-lebih lagi jika dalam kelas tu guru hanya bercakap sahaja tanpa melaksanakan apa-apa aktiviti. Jadinya murid-murid dalam kelas ni, kalau guru tu hanya bercakap sahaja, murid-murid akan cepat bosan dan tidak berminat langsung dengan kelas yang dijalankan. Jadi dengan inisiatif penghasilan bahan interaktif ni, saya rasa cukup sebanyak dapat meningkatkan motivasi murid untuk meneruskan pembelajaran. Yang kedua, murid akan sukar untuk memahami isi kandungan jika tiada bahan interaktif. Jadi contohnya lah, kalau cikgu hanya bercakap sahaja di depan kelas, murid mungkin tidak dapat memahami bahan ataupun maklumat atau yang disampaikan secara terus. Jadi contohnya, sekiranya ada bahan interaktif, murid-murid akan lebih cepat faham. Lebih-lebih lagi, bahan interaktif tu boleh diulang. Jadi kalau mereka tidak faham, mereka hanya ulang sahaja bahan interaktif itu tanpa perlu
bertanyakan kepada guru. Dan yang terakhir untuk penyataan masalah adalah murid tidak mendapat peluang untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran biasa. Contohnya, dalam pembelajaran biasa, contohnya kita laksanakan pelbagai aktiviti. Tapi aktiviti tu selalunya tidak dapat melibatkan semua murid disebabkan ada murid yang malu, ada murid yang tak mahu memberi kerjasama. Jadi contohnya kalau kita gunakan bahan interaktif Google Site yang saya banner ni, murid-murid dapat melibatkan diri secara aktif tanpa pengecualian. Sebab apa? Murid boleh memuat naik bahan-bahan ataupun hasil mereka sendiri ke dalam bahan interaktif yang telah saya laksanakan. Jadi mereka tidak perlu malulah untuk meneruskan pembelajaran. Baiklah, sekarang kita bergerak kepada proses kerja yang saya laksanakan untuk membina aplikasi ataupun bahan interaktif yang telah saya bina itulah. Okey, yang pertama sekali apa yang saya buat adalah mengenal pasti masalah. Seperti yang saya katakan tadi, ada 3 pernyataan masalah yang saya kemukakan. Jadi pernyataan masalah ini saya dapat daripada pemerhatian saya ataupun daripada sesi PDP saya lah. Yang kedua yang saya laksanakan adalah merancang idea bagi mengatasi masalah. Contohnya tadi, seperti yang saya katakan tadi, murid-murid kekurangan motivasi. Jadi apa yang saya laksanakan ataupun idea yang saya beri adalah untuk melaksanakan ataupun membina bahan interaktif yang dapat memotivasikan pelajar untuk meneruskan pembelajaran. Okey, bergerak kepada proses kerja yang seterusnya, iaitu menyenaraikan dan menyediakan bahan. Setelah merancang idea bagi mengatasi masalah tadi, saya telah menyenaraikan dan menyediakan bahan dari mula pembelajaran hingga selesai pembelajaran. Jadi bahan-bahan tersebut meliputi set induksi, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan penutup. Seterusnya, untuk proses kerja, saya telah membina Google Sites yang telah saya rancang dari awal hingga habis. Dalam Google Sites tersebut mengandungi RPH yang telah saya bina berdasarkan model Azure. Selain itu, terdapat juga bahan-bahan ataupun video-video yang telah saya cari dan telah saya buat dalam tersebut untuk melaksanakan PDP mengenai SK dan SP yang telah saya pilih lah. Dan yang terakhir sekali, setelah saya bina Google Sites tersebut, saya akan mengumpul maklum balas dan membuat penilaian. Jadi maklum balas yang saya laksanakan adalah dengan menyebarkan link ataupun pautan Google Sites saya dan memberi Google Form untuk mereka isi, untuk mereka nilai Google Sites yang telah saya bina. Jadi berdasarkan maklum balas ataupun penilaian pengguna, saya dapat membuat penilaian mengenai ataupun sama ada Google Sites yang telah saya bina tu boleh digunakan ataupun tidak. Baiklah, sekarang kita akan bergerak kepada impak bahan interaktif yang telah saya hasilkan. Jadi antara impaknya adalah sesi PDP akan menjadi lebih menarik dan lebih berkesan lah. Sebab apa? Murid-murid pada masa kini kurang motivasi kan. Jadi dengan penggunaan bahan interaktif ni, murid-murid menjadi lebih tertarik dan lebih bermotivasi untuk meneruskan pembelajaran. Yang kedua, guru dapat menjalankan sesi PDP dengan lebih berkesan. Sebab apa? Dengan penggunaan bahan-bahan interaktif ni, kebiasaannya murid-murid kan lebih tertarik kan. Jadi sesi pembelajaran yang kita jalankan tu lebih berkesan. Dan bila bahan interaktif yang kita hasilkan tu, murid-murid boleh tengok balik, boleh rujuk balik. Jadi guru tidak perlu mengulang balik apa yang mereka ajar di dalam kelas. Yang ketiga, impak penggunaan bahan interaktif adalah semua murid dapat terlibat dalam kelas secara aktif. Jadinya seperti saya katakan tadi, dalam kelas ada murid yang malu, ada murid yang tidak mahu beri kerjasama. Jadi dengan penggunaan bahan interaktif ni, selalunya penglibatan murid adalah aktif lah. Sebab apa? Sebab selalunya bahan interaktif ni berdasarkan permainan.
Jadi selalunya murid-murid akan memberi kerjasama yang baik disebabkan permainan itulah yang menarik perhatian mereka. Jadi dengan penggunaan bahan interaktif ni, murid-murid jadi lebih aktif dalam kelas berbanding dalam kelas biasa ataupun tradisional. Untuk menghasilkan bahan interaktif tersebut, secara amnya saya telah menggunakan Google Slides lah untuk memuat naik bahan-bahan ataupun maklumat mengenai bahan interaktif yang telah saya bina. Namun untuk membina bahan interaktif tersebut, saya telah menggunakan beberapa aplikasi untuk membina bahan interaktif tersebut. Antaranya yang pertama, Google Slides tersebut lah. Saya memuat naik bahan-bahan yang saya bina dalam Google Slides tersebut. Yang kedua, saya telah menggunakan aplikasi puzzle online. Untuk bahagian redaksi, saya telah membuat puzzle secara dalam atas talian untuk murid-murid bermainkan puzzle tersebut. Dan untuk redaksi tu, selepas mereka susun puzzle tersebut, saya akan minta mereka meneka tajuk apa yang akan mereka pelajari lah pada hari tersebut. Okey, untuk aplikasi yang terusnya adalah aplikasi WordWall. WordWall ni saya telah guna untuk penutup ataupun penilaian pelajar lah, untuk menilai sama ada murid menguasai pembelajaran pada hari tersebut ataupun tidak. Okey, aplikasi yang berikutnya adalah Google Slide. Dalam Google Slide yang telah saya hasilkan mengandungi petikan mengenai pembelajaran pada hari tersebut, dan dalam slide tersebut mengandungi audio yang dapat merangsang pemikiran pelajar. Okey, aplikasi yang seterusnya yang saya gunakan adalah YouTube. Dalam YouTube ni, saya telah memilih video dan memuat naik video untuk murid lihat video tersebut untuk belajarlah dalam video tu apa yang saya akan ajar ataupun saya akan sampaikan. Yang seterusnya, saya turut menggunakan aplikasi Google Form. Google Form ni apa yang saya gunakan adalah untuk mendapat maklum balas daripada pengguna, sama ada bahan interaktif yang telah saya bina ni dapat digunakan ataupun tidak dalam sesi pembelajaran. Dan yang terakhir, saya telah menggunakan aplikasi Padlet. Untuk aplikasi Padlet ni, saya telah mengaplikasikan ataupun menggunakannya dalam langkah yang ketiga, iaitu saya telah menyuruh mereka untuk membina peta minda dan memuat naik peta minda tersebut dalam Padlet ni. Jadi Padlet ni selalunya penggunaannya adalah untuk pelajar memuat naik hasil mereka lah dalam pelajaran. Jadi selalunya kan murid perlu hantar kepada guru. Jadi untuk Padlet ni pula, murid boleh buat secara dalam talian dan memuat naik, ataupun buat secara fizikal, tangkap gambar dan muat naik dalam Padlet tersebut. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga perkongsian saya pada hari ini dapat mendatangkan pengetahuan kepada anda semua. Sekian, terima kasih.